Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Parlimen bersama saya Muhammad Shah Musa. Rang Undang-Undang RUU Perbekalan 2025 Belanjawan 2025 dibentang untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat hari ini. RUU dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said mewakili Menteri Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Beliau maklumkan RUU tersebut akan dibentangkan untuk bacaan kali kedua pada 4 petang Jumaat ini oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan. RUU itu bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi 2025. Berdasarkan takwim persidangan Dewan Rakyat, Ahli Parlimen dijadualkan mengambil bahagian dalam sesi perbahasan RUU Perbekalan 2025 bagi peringkat dasar dari 21 Oktober hingga 5 November dan peringkat jawatan kuasa bermula 13 November hingga 3 Disember. Kementerian Kewangan hanya membuat pinjaman untuk membiayai defisit fiskal dan hutang yang matang bagi sentiasa memastikan ia tidak meminjam secara berlebihan. Sementara pelaksanaan langkah konsolidasi fiskal secara tegas dan berperingkat, kerajaan berjaya mengurangkan pinjaman dari tahun ke tahun. Mewakili Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan dalam penggulungan berkata, tahun lalu sebanyak RM92.5 bilion pinjaman bersih dibuat iaitu berkurangan berbanding pada 2022 sebanyak RM99.4 bilion. Melalui konsolidasi fiskal secara tegas dan berperingkat, kerajaan berjaya mengekang peningkatan jumlah pinjaman bersih sekaligus mengurangkan pertumbuhan hutang. Defisit fiskal berjaya dikurangkan secara konsisten. Jumlah pinjaman bersih dijangka terus berkurang iaitu dari RM99.4 bilion pada tahun 2022 kepada 92.5 bilion pada tahun 2023. Trend ini dijangka akan terus berkurangan sekitar RM86 bilion pada tahun ini. Membacakan teks penggulungan, Hana menjelaskan jumlah pinjaman kerajaan persekutuan pada tahun 2023 adalah sebanyak RM226.595 bilion berkurang daripada RM230.949 bilion pada 2022. Daripada RM241.509 bilion, RM8.776 bilion merupakan premium bersih yang dilaraskan kepada akaun penyelesaian premium atau diskaun sekuriti kerajaan. Manakala RM6.138 bilion merupakan transaksi switch auction yang merupakan kaedah yang digunakan kerajaan persekutuan sebagai strategi pengurusan hutang. Terdahulu, seramai 19 ahli Parlimen mengambil bahagian membahaskan laporan Ketua Audit Negara LKN 3 2024 di Dewan Rakyat. Majoriti membahaskan peningkatan hutang negara dan cadangan bagi menangani perkara tersebut. Bahawa kerana COVID, maka syarikat-syarikat swasta tidak dapat, mereka telah mengalami kerugian, maka mereka tidak mampu menjana ekonomi. Maka kerajaan terpaksa step in untuk heavy lifting dan perlu berbelanja untuk memajukan ekonomi. Jadi adalah kenaikan sedikit hutang yang boleh diterima. Asalkan bahawa nisbah hutang itu masih below 65%. Semua teguran, cadangan daripada pihak audit perlu diberikan perhatian. Akau belum terima oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Jumlah pada tahun 2023 adalah lebih 34 bilion. Sebelum tu 40 bilion. Saya nak tanya, kenapa ada jumlah yang sangat besar? Jumlah 34 bilion yang akau belum terima. Dan kalau kita terima wang ni, banyak yang boleh dilakukan. Liability luar jangka termasuk jaminan kerajaan kepada badan berkanun dan syarikat berkaitan kerajaan JLC berjumlah sekitar RM328 bilion. Keperluan bagi kerajaan untuk
tidak mengurangkan perbelanjaan kontingensi, termasuklah pada ketika ini rakyat memerlukan bantuan khusus kepada petani-petani kita, pesawah-pesawah kita di utara selepas berlaku banjir besar baru-baru ini. Kita tidak harus hanya melihat besar perbelanjaan, but is it based on the need of the people? What is it in the return? Penting kepada kita untuk pastikan perbelanjaan ini keutamaan. Is it necessary or not? Daripada beratus bilion belanja kita, kalau kita lihat trend yang kita dapati 200 bilion, 300 bilion, cukup jumlahnya besar. Dan saya melihat juga belanja begitu besar, tapi keterisan juga banyak. Takkan kerajaan negeri, kerajaan persekutuan tak boleh berunding secara halusi untuk pastikan supaya jangan ada kelewatan dia. Projek-projek kecil, dia akan merancakkan pertumbuhan. Kalau projek kecil, semua rakyat terlibat. Dia seorang. Tapi kalau projek kecil akan menguntung ramai orang. Jadi saya rasa kerajaan berhentikan projek mega, bagi perhatian kepada projek kecil. Wang tunai kerajaan yang ada 48.5 bilion telah kurang kepada 27.60 bilion, 20.5 bilion. Tiap-tiap RM1 cukai 16 sen kita bayar hutang. Ini tak bagus. ASEAN 2025 menjadi platform terbaik memperkenal Malaysia sebagai destinasi pelaburan menarik. Selain fokus kepada hubungan diplomatik, Perdana Menteri yakin ia memberi ruang untuk mengembangkan kegiatan perdagangan serta pelaburan. Keistimewaan ASEAN 2025 ialah kerana melibatkan GCC plus China. Yang kedua ialah bahawa di samping ada persidangan itu, ada beberapa persidangan besar antarabangsa yang melibatkan sektor swasta dan pelabur-pelabur utama. Dan ini melibatkan umpamanya anjuran yang tidak melibatkan dana kerajaan kerana dianjurkan oleh swasta. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata tiada negeri terkecuali daripada penganjuran ASEAN 2025 bagi menerima limpahan ekonomi sama seperti di ibu negara. Beberapa negara ASEAN turut menunjukkan minat menyertai BRICS selepas Kuala Lumpur menyatakan hasrat untuk menjadi sebahagian daripada blok ekonomi itu. Jelas Perdana Menteri, tumpuan ASEAN kekal kepada pemantapan ekonomi serantau bersama-sama rakan dialog untuk memastikan hubungan antara negara tidak terjejas. Tumpuan ASEAN adalah pertumbuhan ekonomi. Economic fundamentals menjadi suatu ukuran atau kriteria utama, dan kita tidak mahu ASEAN menjadi gelanggang percaturan atau pertembungan kuasa-kuasa besar. Dulunya Amerika dan Soviet Union, sekarang ini Amerika dengan negara China. Sebab itu hubungan kita dengan negara China terus kita tingkatkan, dan sekarang apabila kita mendekati BRICS dan beberapa negara ASEAN sudah mengambil keputusan yang sama. Perdana Menteri turut memaklumkan hasil lawatan ke sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 baru-baru ini. Selain menekankan kepentingan memperkukuh perjanjian perdagangan bebas ASEAN dengan rakan-rakan dialog termasuk Kesatuan Eropah, Malaysia turut memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan jalinan digital dan grid tenaga antara negara anggota pada sidang kemuncak itu. Malaysia tidak akan berganjak daripada isu tuntutan dan pendirian terhadap kawasan milik negara. Bagaimanapun, ruang perbincangan masih terbuka dengan negara jiran berhubung isu persempadanan. Pendekatan seperti saya sebut, sentraliti ASEAN ialah melalui rundingan dan dialog. Tapi kita dari segi Malaysia tidak berganjak dari tuntutan dan pendirian kita tentang kawasan milik Malaysia. Sebab itu penerusan cari gali oleh Petronas termasuk di kawasan Kashawari itu diteruskan walaupun dibangkitkan oleh negara China.
Jawapan merujuk soalan tambahan Ahli Parlimen Kota Baru Dato' Sri Taqiyuddin Hassan mengenai isu tuntutan pertedihan di Laut Cina Selatan. Perdana Menteri menjelaskan isu persempadanan turut melibatkan negara jiran lain seperti Thailand, Filipina, Indonesia, Singapura dan Brunei. Namun perkara itu tidak seharusnya menjejaskan hubungan diplomatik, perdagangan dan persahabatan akrab antara negara. Kementerian Kerja Raya membelanjakan hampir 18 juta ringgit bagi melaksanakan 8 kerja pencegahan cerun runtuh tahun ini. Turut dilaksanakan tahun ini 147 kerja pembaikan dengan kos 158.8 juta ringgit. Dan kita menggunakan teknologi, ada dua namanya, satu soil nailing ataupun memaku tanah dan satu lagi teknologi dipanggil TerraLink. Ini teknologi daripada negara India. Kita akan meneruskan dan mencari sistem-sistem yang terbaik di negara lain. Tindakan proaktif diambil Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dengan menyenarai hitam pemaju-pemaju serta ahli lembaga pengarah syarikat yang terlibat dengan projek terbengkalai. Sehingga 30 September lepas, 113 projek perumahan swasta terbengkalai meliputi 30,371 unit rumah dan 15,952 pembeli. Pihak tersebut juga akan disekat daripada memohon lesen pemajuan baru dan akaun pemajuan perumahan HDA sedia ada akan dibekukan. Di samping tindakan-tindakan sedia ada, KPKT sedang memperhalusi Akta 118 bagi memperkukuhkan tindakan kawalan yang lebih baik dan pencegahan awal serta tindakan jangka masa panjang bagi mengelakkan projek perumahan swasta menjadi sakit dan akhirnya terbengkalai. Turut dimaklumkan 14 projek perumahan melibatkan 1,901 unit rumah dengan nilai pembangunan khasas sebanyak 574.79 juta ringgit berjaya dipulihkan melalui Task Force Projek Perumahan Swasta Sakit dan Terbengkalai. Dasar gaji progresif sehingga 3 Oktober lepas, 1,892 majikan telah membuka akaun, manakala 776 majikan telah memohon untuk menyertai projek rintis. Bagi memastikan kemampanan DGP, penilaian projek rintis dibuat dengan mengambil kira perkara berkaitan dasar, ketersediaan sistem, buku panduan gaji dan panduan latihan. Penilaian ini akan dibincangkan di peringkat jawatankuasa eksekutif DGP dan akan dibawa kepada pertimbangan Jemaah Menteri pada bulan November 2024 bagi mendapatkan hala tuju pelaksanaan menyeluruh dasar ini. Sekian berita Parlimen dari Sungai hingga ke Segara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.